Untuk hari ini kita akan tengok pembuangan bahan sisa, iaitu bahan sisa dan juga alat pemadam api. Okey, untuk pembuangan bahan sisa kita boleh kelaskan kepada dua, iaitu bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dan juga bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey, untuk bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki dulu, ianya merupakan cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Contohnya kita ada air suling. Okey, larutan yang berkepekatan rendah. Kemudian kita ada alkali yang lemah, asid lemah dan juga bahan yang neutral, contohnya larutan gula, garam, minyak lah, yang tidak berbahaya. Okey, so ini sebenarnya adalah penerangan ataupun huraian untuk bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Manakala bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki pula ialah, kita ada dekat sini, yang pertama kita ada sisa pepejal, iaitu yang keras lah, kertas PH, apa juga kertas lah, sarung tangan plastik, topeng muka. Okey, ataupun yang bahan yang mempunyai pH yang kurang daripada 5, maksudnya berasid, dan lebih daripada 9, maksudnya yang berakali, yang pekat lah. Okey, kemudian sebatian pelarut organik, bahan kimia, contohnya grease, asid, minyak, cat. Semua tu tidak boleh dibuang ke dalam sinki, termasuklah bahan radioaktif, bahan yang mudah meruap, bahan reaktif yang mudah bertindak balas, bahan sisa organik, contohnya mikrob dan juga bangkai haiwan, logam berat dan juga bahan toksik. Okey, kesemua bahan ini tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Seterusnya ialah alat pemadam api, iaitu jenis-jenis pemadam api. Okey, untuk satu api yang seterusnya. So, kalau kita perhatikan kat sini, untuk pemadam kebakaran, kita dapat 4 jenis alat pemadam api berdasarkan medium pemadam kebakaran. Okey, yang pertama kita ada alat pemadam api air, iaitu yang dilabelkan dengan label yang berwarna merah. Fungsinya untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kain, kertas dan kayu. Manakala yang kedua, kita ada alat pemadam api buih, iaitu warna label berwarna krim, yang berfungsi untuk memadam kebakaran yang melibatkan bahan pepejal seperti kayu, kertas serta jenis cecair atau gas yang mudah terbakar seperti minyak, cat dan gas asli. Manakala yang ketiga, kita ada serbuk kering yang biasanya dilabelkan dengan berwarna biru. Tujuannya atau fungsinya adalah untuk memadamkan kebakaran, semua jenis kebakaran, tidak kira apa juga punca kebakaran. Okey. Kemudian yang lazim digunakan adalah pemadam api karbon dioksida yang biasanya dilabelkan dengan label yang berwarna hitam. Fungsinya untuk memadam kebakaran yang melibatkan peralatan elektrik, gas dan wap. Seterusnya, kita akan tengok bagaimana memadam kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api. Okey, so kita boleh istilahkan kat sini, yang pertama pull, aim, squeeze and sweep. Okey, so apa dimaksudkan dengan pull? Pull bermaksud menanggalkan pin. So, ini adalah langkah yang pertama yang perlu dilakukan lah. Pull, menanggalkan pin. Okey, tanggalkan pin keselamatan daripada pemadam kebakaran dan pastikan alat pemadam kebakaran ditegakkan. Okey, kemudian yang kedua, aim. Maksudnya kita halakan muncung pada api. So, macam mana nak halakan muncung pada api? Halakan muncung alat pemadam kebakaran ke arah pangkal api, maksudnya kat bawah dia, bukan dekat atas berjauh, tidak. Okey, pastikan berada pada jarak kira-kira 2 hingga 2.5 meter dari api. Okey, itu untuk aim. Seterusnya squeeze. Maksudnya tekan pemicit. Okey, so apabila kita tekan pemicit, jadi mungkin bahan medium dalam pemadam api akan keluar lah. Okey, kemudian yang keempat, sweep. Layangkan nozzle ke kiri dan ke kanan. Okey, apabila semburan tu, medium tu dah keluar, ratakan semburan ke seluruh sumber api dengan menggerakkan muncungnya dari sisi ke sisi. Maksudnya kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey, itu sahaja.